A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita dapat lagi sama-sama dibangunkan pada pagi ini. Dan alhamdulillah Tayalah Ustaz kembali bersiaran untuk edisi pada hari ini Khamis 2 Februari 2023 bersamaan 11 Rejab 1444 Hijri, road to Ramadan, lebih kurang 50 hari sahaja lagi kita akan sama-sama sampai ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Dan untuk topik pada pagi ini, tuan-tuan dan perempuan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita akan mendiskusikan taranum, tafsir serta tadabbur surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Dan sebagaimana biasa kita tampilkan, kita bawakan kepada anda para penonton bintang ilmuwan pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dan Anas? Alhamdulillah, syukur Ustaz. Saya bergaya orang muda. Sebagaimana biasa Ustaz. Kena maintain handsome Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Kita mengucapkan terima kasih Ustaz kepada para penonton atas kesudian untuk terus bersama-sama dengan Tayalah Ustaz pada pagi ini. Dan semestinya Ustaz, kita untuk sambungan surah As-Saffat ini ayat 55 sehingga ayat yang ke-57, kita mengalu-alukan Fadil Ustaz kepada sahabat kita para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh tinggalkan ataupun hantarkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, atau paling mudah hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Jangan lupa Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi di TV9. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan tidak dilupakan juga jalankan tanggungjawab anda bagi yang menonton menerusi FB Live. Tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Fadil Ustaz. Ya. Kita sambung pada pagi ini untuk surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57, yang mana surah yang telah pun kita pernah bicarakan sebelum ini. Untuk sambungan pada pagi ini Ustaz, saya serahkan kepada Fatih Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton rahmati Allah, ayat 55 sehingga ayat 57 sama-sama kita baca dan kemudian kita tadabbur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, maka dia pun memandang ke arah neraka, lalu dilihatnya rakan-rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang menjulang-julang. Dia pun menempelaknya dengan berkata, demi Allah, nyaris-nyaris engkau menceburkan daku dalam kebinasaan. Dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku dengan nikmat hidayah petunjuk, nescaya akan menjadilah daku dari orang-orang yang di bawah hadir, iaitu untuk menerima
balasan azab api neraka. Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan Dai Anas, ayat yang kita baca dan kita tadabbur pada pagi ini merupakan rentetan cerita yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, khususnya surah As-Saffat ini, bermula ayat nombor 50. Ini rentetan cerita. Baik, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sebelum kita cerita secara terperinci ayat ini, mari kita ingatkan semula, menara kawalan kita iaitulah surah As-Saffat ini merupakan surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, para penonton, dibicarakan 3 perkara penting. Yang pertama, soal-soal berkaitan tauhid. Yang kedua, dibicarakan soal-soal berkaitan al-ba'ath ataupun hari kebangkitan. 2. Dan nombor 3, surah-surah ataupun ayat Makkiyah menceritakan tentang ar-risalah ataupun risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti yang kita sebut dulu tuan-tuan, surah As-Saffat ini merupakan surah permulaan pada section ataupun pada bab juzuk yang ke-23 dalam Al-Quran. Dan surah As-Saffat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah dan para sahabat umat Islam yang minoriti itu ketika waktu pertengahan ataupun di penghujung ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat berada di Makkah. Maknanya ketika Nabi berada di Makkah pada waktu pertengahan sehinggalah waktu dekat-dekat penghujung Makkiyah ataupun Makkah itu, zaman Makkah itu, pada waktu itu umat Islam memang diancam, memang diugut, ya, memang dipulau, apalagi diboikot, maknanya diperlakukan. Kerana apa? Umat Islam pada waktu itu minoriti, sekitar ada lebih kurang 50 orang begitu saja. Dan pada waktu itu juga tuan-tuan, jumlah umat Islam sudahlah sedikit, dan pada waktu itu memang umat Islam ditekan-tekan, ya, ditekan, diperlakukan apa saja. Dan tuan-tuan puan rahmati Allah, pada waktu itu juga antara perkara yang dibuat oleh orang yang tak beriman, musyrikin Mekah ini, ialah mereka tak percaya kehidupan selepas kematian. Dia tak percaya. Baik, kerana itu tuan-tuan yang saya nak kaitkan, tengok pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ahli-ahli syurga ni, ya, ahli-ahli syurga ini apabila mereka masuk dalam syurga, kemudian fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, mereka saling menghadapan, saling berhadap, maknanya bila bersembang tu muka pandang ke muka, ya, badan bertemu badan, maknanya muka bertemu muka. Bila sambil-sambil sembang tu mereka berkata, kamu nak tahu tak, aku dulu atas dunia aku ada kawan-kawan yang mana mereka itu saling bertanya kepada aku. Apa yang mereka bertanya? Mereka bertanya, yaqulu a innaka laminal musaddiqin, adakah engkau juga salah seorang golongan yang percaya akan kebenaran hari akhirat? Kawan-kawan aku dulu tu dia tanya aku begitu. Mu percaya ke kepada hari akhirat ni? Allah. Macam itulah kurang lebih. Kemudian idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun, adakah sesudah kita mati, lepas kita mati tu dan kita telah menjadi tanah dan tulang, adakah selepas itu kita akan dihidupkan semula? Adakah badan kita ni jadi badan yang baru? Adakah panca indera kita ataupun tubuh badan kita ni jadi badan yang baru? Dan Anas, ni kawan yang bertanya ni, dia tanya bukan nak tahu pun, tapi tanya tu dengan niat nak persenda. Takkanlah kau percaya macam tu lah lebih kurang. Meniupkan keraguan kan, mempersenda-sendakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ahli syurga ini,
apabila dia masuk dalam syurga, dia bersembang dengan kawan-kawan dia yang masuk syurga tadi ni, dia bagi tahu, kamu nak tahu tak, aku dahulu ada kawan aku di atas dunia dulu, yang mana dia ni macam tadi yang ayat yang kita bacakan tadi, tuan-tuan rahmati Allah, ayat 51 telah memperincikan akhirnya tuan-tuan, ya, ni ahli syurga tadi ni telah diberikan izin, ya, dia dapat lihat semula kawan dia yang di atas dunia dulu, yang setiap hari cuba menyesatkan dia, cuba menarik dia daripada untuk melakukan maksiat, ajak dia buat maksiat. Pada waktu itu fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, pada waktu itu dilihatnya rakan-rakannya itu ataupun rakannya itu sedang dibakar di tengah-tengah api neraka yang marak menjulang. Jadi Da'iyah Nas, ini ayat yang pertama, Allah Ta'ala nak memberikan gambaran kepada kita. Apa ibrahnya? Nombor satu, atas dunia ini marilah kita jadi orang yang baik. Kita ni memberi inspirasi, ajak orang buat kebaikan. Yang kedua, kita juga mestilah bersama-sama cuba sedaya mungkin kita cari sahabat-sahabat rakan taulan yang baik-baik. Mudah-mudahan apabila rakan taulan kita baik-baik, ya, soleh-solehah, kita pun juga akan jadi orang yang baik-baik, orang yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu antara mukadimah ataupun pencerahan awal diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar. Dan terlupa nak tanya Ustaz tadi, Ustaz menggunakan taranum nahwan tadi ke? Tadi kita guna hijaz. Hijaz, sebelum ni nahwan Ustaz. Betul. InsyaAllah tabarakallah. Jadi untuk makluman para penonton, kita dah pun ada soalan yang pertama Ustaz, menerusi sahabat Facebook kita, untuk sama-sama kita raikan, iaitu Masrifah Nur Jama'in di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, ayat yang ke-55, bagaimanakah gambaran perasaan penghuni syurga dan penghuni neraka pada ketika itu Ustaz? Adakah penghuni syurga timbul perasaan sedih dan belas kasihan apabila melihat rakan yang berada di dalam neraka, atau merasa syukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah memelihara mereka daripada mengikuti jejak langkah rakan mereka itu Ustaz? Baik, terima kasih Puan Masrifah yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Para penonton rahmati Allah, dalam sebuah riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, dengan izin Allah, ahli neraka nanti apabila mereka masuk dalam neraka, mereka diazab oleh Allah wal a'yadzubillah, mereka dibuka hijab mata mereka, mereka diperlihatkan bagaimana ahli syurga itu sedang berseronok, sedang berbahagia, menikmati nikmat dalam syurga. Allah. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah Ta'ala hukum mereka itu. Sudahlah badan mereka ini diazab oleh Allah. Yang kedua, mental mereka juga diazab oleh Allah. Bagaimana mereka yang sedang diazab itu diperlihatkan bagaimana seronoknya, gembiranya, bahagianya, senang hatinya ahli syurga yang sedang menikmati keseronokan dalam syurga. Apa mereka sebut kepada Allah? Tuan-tuan, ahli neraka akan menyebut, ya Allah, kalaulah di atas dunia dahulu aku diberikan hidayah, ya Allah, sesungguhnya hari ini, ya Allah, aku telah jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, ini kata-kata penyesalan yang amat sangat oleh ahli neraka. Menyesal sungguh mereka di atas dunia dahulu, mereka menolak hidayah daripada Allah yang menyebabkan mereka tak jadi orang yang bertakwa. Pada masa yang sama, tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi bagi tahu kepada kita, ahli syurga juga, ya, ahli syurga, mereka sedang menikmati keseronokan, gembira, bahagia dalam syurga, mereka juga diperlihatkan bagaimana ahli neraka itu sedang diazab oleh Allah. Allah bagi mereka lihat. Tuan-tuan perempuan, pada waktu itu apa yang disebut oleh ahli syurga? Mereka kata, alhamdulillah, oleh kerana Allah Ta'ala bagi hidayah, Allah bagi bimbingan kepada kami, inilah hari ini kami ini duduk dalam syurga. Allah terima taubat kami, Allah ampun dosa kami lah yang menyebabkan hari ini kami duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan perempuan, khususnya Puan Masrifah, soalan yang sangat baik. Inilah gambaran
penyesalan yang disebut, diungkapkan oleh ahli neraka. Manakala ahli syurga, mereka bergembira, mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Fadil Ustaz, sidang penonton, banyak lagi yang akan kita raikan, kita kupas untuk topik kita pada pagi ini, iaitu tafsir serta taranum surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Ingat, bijaklah memilih sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah. Terus setia menonton Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Terbang ke titir, mengirai kepak di pohon terap, hinggap kenari. Renung fikir sebelum bertindak, salah silap dapat dihindari. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi bersama dalam Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebentar tadi Fadil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud telah pun menjelaskan kepada kita pentingnya kita dalam memilih kawan ataupun sahabat, sebagaimana telah pun digambarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, perumpamaan memilih kawan yang baik dan kawan yang tidak baik seperti seseorang yang bersahabat dengan tukang besi dan penjual minyak wangi. Jadi sama-sama kita renung dan juga muhasabah. Dan Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan untuk tajuk kita, tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57, dengan kita raikan sahabat Facebook kita Sahziatul Sidik yang bertanya, baik, apakah ayat 55 ini hanya merujuk tinjauan ke neraka jahim sahaja yang tidak mampu ditolong? Bagaimana pula bagi golongan Ashabul A'raf, adalah golongan yang amal kebaikan dan kejahatannya itu sama banyak? Apakah pertolongan sahabat juga boleh membantu, atau ayat ini ditujukan khas hanya untuk ahli neraka jahim sahaja? Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Sidik. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, tentunya kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk syurga Allah Ta'ala itu kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita masuk syurga Allah Ta'ala itu kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu bila sebut Ashabul A'raf itu, setelah ditimbang amalan mereka ni, amalan kebaikan dan amalan keburukan itu sama banyak. Sama banyak. Jadi tentunya rahmat Allah lah yang akan menentukan di mana kita. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, yang kita hajatkan, yang kita perlukan, tentunya salah satunya ialah syafaat, bantuan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, nak dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuan-tuan? Antaranya nombor satu, perbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, jangan kita jadi orang yang kedekut. Siapa orang kedekut itu? Orang yang apabila disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dia malas nak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat sekali, Allah Ta'ala akan bersalawat, Allah akan memberikan kesejahteraan kepada kita sebanyak 10 kali. Satu. Nombor dua tuan-tuan, tentunya lah kita mesti jadi hamba Allah yang benar-benar kita buat apa yang Nabi SAW suruh kita buat, kita buat. Apa yang Nabi larang kita buat, jangan buat. Ya, ini menandakan kita ini benar-benar beramal dengan apa yang telah diungkapkan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, satu hari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz, dia jumpa Rasulullah, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku satu amalan yang mana amalan ini boleh mendekatkan aku ni, aku dapat masuk syurga dan aku dapat diselamatkan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah bagi 6 jawapan ataupun 6 perkara kepada pertanyaan yang disoal oleh Mu'adz bin Jabal. Apa dia? Nombor 1, Nabi kata, kamu ibadat kepada Allah. Nombor 2, jangan kamu syirikkan Allah. Nombor 3, jaga sembahyang fardu. Ya, salat fardu 5 waktu sehari semalam, buat betul-betul, jaga sungguh-sungguh.
Nombor 4, berpuasa di bulan Ramadan. Nombor 5, menunaikan zakat. Dan nombor 6, apa dia? Menunaikan haji di Baitullah sekiranya mampu. Tuan-tuan dan puan, tengok kan, kita rasa macam simple je, kan? Benda ni kita pun tahu kan. Betul. Maknanya inilah rukun Islam. Jadi tuan-tuan, yang wajib ini kita jaga sungguh-sungguh. Seperti jawapan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kita buat sungguh-sungguh 6 perkara ini, mudah-mudahan masuklah kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab selawat tu Ustaz, saya tertarik kerana kelebihan dan kemuliaan bagi orang yang memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan mudah-mudahan kita semua Ustaz, Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang layak mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Intan Zurina Abdul Razak yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-55. Tinjauan penghuni syurga terhadap ahli neraka. Yang pertama soalannya Ustaz, adakah penghuni syurga bebas keluar masuk ke mana sahaja atau perlu meminta izin daripada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum ke mana-mana? Dan yang kedua, adakah tinjauan ini merupakan tambahan siksaan emosi kepada ahli neraka yang sedang menghadapi siksaan fizikal? Terima kasih atas pencerahan Fadil Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih Puan Intan Zurina. Kerana itu antara doa yang kita elok bacakan, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amin ya Allah. Selamatkanlah kita ni semua daripada azab api neraka. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Tentu sekali lah dalam syurga itu ialah nikmat seluas-luasnya Allah Ta'ala bagi kepada hamba Allah yang beriman, yang dihadiahkan untuk masuk syurga. Tuan-tuan dan puan, dalam syurga nanti sudah tidak ada hospital, sudah tidak ada klinik, tak ada semua tu. Kerana apa? Semuanya sihat afiat sejahtera. Dalam syurga juga tidak ada tandas, tidak ada qada hajat, tak ada dah. Selesai semua dah. Dan makan dan minum dalam syurga itu, makan dan minum kerana menikmati nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Makan dan minum itu bukan kerana lapar. Bukan kerana lapar. Hari ini kita makan kerana lapar kan. Dalam syurga makan bukan kerana lapar, tetapi kerana seronok menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan hadiah kepada orang yang beriman. Nombor 2, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, tentu sekalilah ahli-ahli neraka ini mereka diseksa, bukan setakat zahirnya, bertubuh badannya, emosi dan batin juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam Al-Quran tuan-tuan dirakamkan bagaimana Allah Taala telah merakamkan dialog ahli neraka. Dialog ini akan berlaku pada masa depan, tetapi Allah bawa dialog itu kepada kita yang dirakamkan dalam Al-Quran supaya kita ambil perhatian, supaya dialog itu bukan kita yang sebut satu hari nanti. Wala'iyadzubillah. Antaranya tuan-tuan apa disebut oleh ahli neraka? Wa qalu ya wailana hadha yaumuddin. Ya Allah, celakalah kami ya Allah hari ini, ya Allah, celakalah kami hari ini ya Allah, kerana hari ini ialah hari pembalasan ya Allah. Tuan-tuan, kan kita sebut sebelum ini surah As-Saffat turun kepada Nabi Muhammad dan umat Islam ketika mana Rasulullah berada di zaman Makkah, sebelum hijrah. Ketika di Makkah, waktu pertengahan ataupun waktu penghujungnya. Pada waktu ini memang musyrikin Makkah mereka tak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka tak percaya kepada hari akhirat. Bagi mereka lepas mati tu matilah. Habis. Begitu saja. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, mereka menyesal sungguh. Sebab apa? Atas dunia dahulu mereka telah menolak akan kebenaran Al-Quran dan kebenaran hari akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala yang cukup pedih dan dahsyat. Baik Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama yang sedang menanti di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas Kamis dan juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Umar Abdul Majid dari PLT Haji Timur 3 Pekan Sahat.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Ya. Yang mengenai ayat yang ke-55 ni Ustaz, yang mengatakan menceritakan tentang perihal umat yang masuk ke dalam neraka ni, penghuni neraka ni. Soalan saya Ustaz ada mengatakan yang umat Islam ni masuk surga kerana keredaan Allah itu Subhanahu wa taala, dan mereka yang dah masuk neraka ni Ustaz, apakah mereka ni boleh keluar balik, dikeluarkan balik atau bagaimana Ustaz? Apa cara? Apakah dengan adanya syahadah di dalam hati, keimanan, sekelumit iman di hati itu, dia boleh keluar balik? Ada setengah pendapat yang macam itu. Dan apakah boleh mereka ini, soalan saya, apakah boleh mereka ini dikeluarkan dengan syafaat iman itu, ataupun ada anak-anak kecil yang meninggal ke, atau rakan-rakan sahabat yang boleh membantu mereka dikeluarkan daripada neraka ini? Bagaimana cara itu Ustaz? Itu soalan saya Ustaz Tandai. Terima kasih banyak Ustaz Tandai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang cukup luar biasa Ustaz berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini, rahmat Allah, kasihan belah daripada Allah. Allah kasihan pada kita, Allah Taala masukkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada harapan Ustaz sebenarnya, mungkin sedikit. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar. Tuan-tuan puan rahmati Allah Taala sekalian, bagi orang yang beriman, dalam hatinya walaupun ada sekelumit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun sekelumit iman itu ada dalam hatinya, tetapi mungkin di atas dunia dia ahli maksiat, buat dosa dan sebagainya, tetapi dalam hatinya ada iman. Orang ini tuan-tuan dan puan akan diazabkan terlebih dahulu di dalam api neraka untuk dibersihkan. Allahu Akbar. Setelah kemudian itu barulah dibawa masuk oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya masuk neraka dulu, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga setelah dibersihkan dalam neraka tadi. Tetapi tuan-tuan, bagi orang yang dalam hatinya tak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maknanya dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Allah, mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, orang ini akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Wal-a'yadzubillah. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala menyeru kepada kita. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Maknanya hamba-hamba Allah yang telah melewati batas hukum hakam agama. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Perkataan rahmatillah, rahmah itu apa maksudnya? Para ulama mufassir ataupun para ulama tadabbur kata rahmah dalam ayat ini bermaksud janganlah kamu berputus asa daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah walaupun dosa kita sebesar ataupun sebesar bukit, setinggi gunung, minta ampun kepada Allah. Rahmat Allah, pengampunan Allah lebih tinggi daripada bukit bukau, gunung ganang. Walaupun dosa kita sebanyak pepasir di atas muka bumi ini, rahmat Allah lebih besar daripada itu. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, nasihat kepada diri saya terutamanya, jangan pernah kita menangguhkan untuk kita minta ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ustaz, bila sebut tentang dosa ni, masya-Allah, tidak ada orang yang tidak ada dosa dalam dunia ni Ustaz, melainkan para nabi, para rasul yang maksum. Jadi kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan kepada para penonton. Kita berjeda seketika, terus dia menonton Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dalam Tayarah Ustaz untuk sama-sama kita meneruskan tadabbur, tafsir dan taranum untuk surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57.
Dan masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi hubungi kita ataupun yang telah pun meninggalkan soalan dan juga kemusykilan di Facebook Tanyalah Ustaz. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Fadhil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita Al-Syal yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-56. Adakah ahli syurga boleh berbicara dengan ahli neraka? Dan adakah ayat ini menjelaskan betapa pentingnya memilih kawan atau sahabat yang boleh membawa kita kepada kebaikan? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih saudari Al-Syal yang bertanya. Baik, betul, ayat ini yang kita bacakan pada pagi ini merupakan ibrah yang Allah Ta'ala mahu kita belajar, iaitulah peri pentingnya kita memilih sahabat-sahabat rakan taulan di atas dunia ini. Kerana rupa-rupanya ia memberi kesan sehingga di hari akhirat nanti. Kalaulah rakan-rakan ataupun yang berada di sekeliling kita itu ahli maksiat, kita pun terdorong sama buat maksiat, akhirnya di hari akhirat nanti kita dengan dia akan dihumbankan ke dalam api neraka, dan Allah Ta'ala akan menghimpunkan ahli-ahli maksiat itu di dalam neraka mengikut jenis maksiat yang dilakukan. Allahu Akbar. Contoh geng-geng scammer. Tipu orang ni kan, makan duit orang secara batil, menipu orang dan sebagainya. Orang ini masuk dalam neraka dengan geng-geng dia. Macam marah tak? Tak marah. Itu bukan nama. Kemudian peminum-peminum arak kan akan duduk bersama mereka. Pemakan-pemakan riba, rasuah dan sebagainya, mereka akan ditempatkan dalam golongan yang sama. Jadi maknanya kesan kepada kita memilih sahabat di atas dunia ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, biarlah apabila kita bersahabat, kita ni kan mampu untuk beri kebaikan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis dari yang dilaporkan ataupun diriwayatkan oleh Jabir, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita tuan-tuan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak melakukan kebaikan, orang yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Jadinya tuan-tuan perempuan, bila kita sebut begitu, bukanlah bermaksud kita pulau terus sahabat-sahabat yang tak baik ni kan, tidak. Kita boleh berkawan, tetapi biarlah kita ni jadi sahabat yang baik. Kita yang pimpin, yang bimbing, yang ajak mereka ke arah kebaikan. Contoh, kalau sahabat kita ni mungkin salat 5 waktunya tak berapa nak lekat lagi. Bila kita bersahabat tuan-tuan, contoh masuk waktu zuhur tu tuan-tuan kan, kita ajaklah, jom mat kita pergi semayang dulu, lepas tu kita sambung baliklah meeting kita ni. Jadi maknanya biar kita ni menjadi kita sebut sebagai apa pencetus kepada kebaikan orang lain. Kita jadi pencetus ni bukanlah kita baik sangat, tak, tetapi kita nak sama-sama jadi baik. Jadi betul apa yang Al-Syah sebut tadi, ayat ini memang memberikan ibrah kepada kita. Kita pilihlah sahabat-sahabat yang baik, mudah-mudahan kita semua ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bukan sahaja menjadi orang yang soleh, tetapi juga orang yang musleh. Ustaz, masya-Allah, minta Ustaz betul kan, betul. Baik, bukan kita je baik, kita bila orang tengok kita, orang nak jadi baik Ustaz. Masya-Allah, ini luar biasa Ustaz. Baik, berikutnya kita ada Fas Ismail di Facebook Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan atau sahabat adalah salah satu punca yang menyebabkan kita akan pilih yang positif atau negatif. Bagaimana pula dengan pengaruh negatif di internet atau media sosial Ustaz? Walaupun tidak mengenali, akan tetapi ada juga yang terpengaruh dengan budaya negatif. Adakah ini juga dinamakan kawan Ustaz? Baik, terima kasih Faz Ismail. Hari ini bila sebut sebagai internet, ini satu lagi dunia baharu kita. Disebut sebagai dunia alam maya, dunia cyber. Jadi tuan-tuan, internet merupakan satu teknologi yang tak boleh kita tolak. Sebab pun memang ia telah pun berlaku kepada kita. Dan tanda kepesatan dunia ini ialah salah satunya ialah perubahan teknologi, seperti kita sebut tadi.
Jadi tuan-tuan, cumanya internet, teknologi ini mestilah kita manfaatkan untuk kebaikan. Manfaatkan untuk kebaikan. Pada masa yang sama kita mesti berhati-hati ya dengan kita sebut sebagai perkara-perkara negatif yang boleh menyebabkan kita terjebak dari dalamnya. Jadi salah satunya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita menggunakan internet ataupun kita berada di alam cyber, nombor satu, mesti kita ada satu prinsip, iaitulah tabayyun. Tabayyun ini maknanya ialah kita menyelidik terlebih dahulu ya, apa juga berita, apa juga perkara yang disampaikan di dalam internet itu. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita type di Google tentang Islam, ya, berapa banyak penulisan tentang Islam. Tetapi kena berhati-hati, lihat si penulis itu siapa. Ya, kerana apa? Kerana bimbang maklumat yang diberikan itu maklumat yang salah. Betul. Ataupun maklumat yang tidak tepat tentang Islam. Jadi maknanya nombor satu mesti ada, kita menyelidik, kita periksa terlebih dahulu maklumat yang disampaikan. Nombor dua, tuan-tuan, hari ini cabaran internet sangat menakutkan kita. Maksud saya ialah bagi kita yang ada anak-anak, ya, khususnya anak-anak di peringkat sekolah rendah dan sebagainya. Sebelum kita nak memberikan mungkin laptop, ya, mungkin gadget kepada anak-anak kita untuk mereka menggunakan internet, saya minta tolong tuan-tuan, tanya dahulu diri kita, pada umurnya itu perlu atau tidak untuk kita berikan kemudahan ini. Sesuai ke? Sesuai ataupun tidak. Kalau belum perlu, kalau masih belum sesuai, tangguhkan dulu. Ya. Tetapi kalaulah jawapannya kita perlu kerana mungkin hari ini dunia pendidikan pun memang dah menggunakan internet dan sebagainya, boleh. Berilah, tetapi dengan syarat. Berilah dengan peraturan. Kawalan. Ya, kerana apa? Kerana kita bimbang tuan-tuan, hari ini dalam dunia yang tanpa sempadan, anak-anak kita mungkin di depan kita dia kontrol, dikawal, tetapi bila di belakang kita, yang kita bimbang anak-anak kita melawati laman-laman yang tidak sepatutnya seperti porno dan sebagainya. Kerana itu berikan peraturan dan berikan, jangan lupa pada masa yang sama, pendidikan takwa ataupun iman. Pesan kepada anak-anak, walaupun abang di belakang mak, walaupun abang di belakang ayah, ingat malaikat catat apa yang abang buat. Allah nampak apa yang abang buat, walaupun di belakang ibu, di belakang ayah. Jadi tuan-tuan, ini yang sangat penting. Kerana apa? Kita bimbang dengan hari ini, ya, laman pornografi dan sebagainya, menyebabkan anak-anak kita terjebak dengan perkara yang sedemikian. Kalau zaman kita dulu, Ustaz dan Yanas, nak akses kepada pornografi ni susah. Betul. Kan susah. Tetapi hari ini hanya di dalam bilik, duduk seorang-seorang, ada telefon bimbit, ada data internet, tekan je keluar semua. Betul. Jadi kalau tak ada polis dalaman dalam diri anak-anak, kita bimbang anak-anak kita jadi rosak. Kerana apa? Kerana cabaran ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ada baik dan ada buruknya. Yang paling penting kita ambil guna dengan kebaikan, dan jangan lupa takwa di dalam itu perlu kita hayati bersama Allah. Allahu Akbar. Kita melihat juga banyak perkara-perkara yang berlaku kerana betapa bahayanya media sosial ni, Ustaz, dan tak dapat kita nak kongsikan pada ini, mungkin pada isi yang lain, kerana kita nak raikan terlebih dahulu, Ustaz. Kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Puan Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Ya, silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak cuba baca Ustaz, ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Sadaqallahul azim. Ustaz, boleh tak saya keluarkan tajwid di akhir kalimah tu, Ustaz? Ya, silakan. Boleh ya? Ya. La lakuntu minal muhdarin. La isfadan fatah, kun ifa akiki, tu isfadan dhammah, mi isfadan kasah, nan al-lam kamariyah, Muhammad, bauru isnillah, arni ma'arif sukun dan roh tarkik.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, ini penggemar tilawah ini Ustaz. Masya-Allah. Ini mungkin sedikit bimbingan daripada Ustaz untuk bacaan yang telah pun diperdengarkan tadi Masya-Allah. Puan Nurini kita. Masih Puan Nurini bacaan sangat baik. Puan Nurini ni membaca pagi ni dengan taranum jiharkah. Jiharkah ni tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak ingat mudahnya macam takbir raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Macam tu lah kan? Suasana raya mari. Macam tu. Jadi maknanya kalau kita nak aplikasikan dalam apa ayat ni, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Begitulah. Jadi bagus sangat bacaan Puan Nurini tadi. Untuk masa depan baik untuk Puan Nurini kita pertambah baik sudut lahjah Arabiah tu. Ya, maknanya sudut kita menyebut huruf itu dan kita menyempurnakan ayat itu, kita baca dengan lahjah Arab. Jadi ala kulli hal terbaik dah bacaan Puan Nurini. Jangan berhenti belajar, terus kita belajar. Mudah-mudahan apa yang Nabi sebut kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Lebih baik salah dalam mencuba daripada salah dengan tidak mencuba. InsyaAllah kita usaha belajar dan terus belajar sampailah kita meninggal. Wal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat. Jadi Ustaz dan juga sidang penonton, jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, masih lagi kita berbicara berkenaan dengan tadabbur, tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Berita ataupun perkara-perkara yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz berkenaan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah As-Saffat ini juga ada disebutkan tentang peristiwa hari kebangkitan dan juga risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Dan untuk soalan yang berikutnya Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Syahira Lia Muhammad yang bertanya. Baik, ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Ustaz, selalunya kita akan mendengar orang yang berkata, ini semua salah kawan saya lah yang mengajak melakukan kesalahan, tetapi tidak pula menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan kita dikurniakan akal fikiran untuk membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Hanya tahu menunding jari sahaja. Mohon nasihat dan pandangan daripada Ustaz. Dia macam sedikit teguran dan macam marah pun ada sikit tu. Ini untuk peringatan kita bersama Ustaz. Baik, terima kasih Syahira Rala Muhammad. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah, sebenarnya kita ini yang membuat keputusan itu ialah kita. Ya. Ya. Kerana apa? Allah Taala beri akal kepada kita dan Allah Taala tentunya kita juga ada nafsu. Ya, jadi maknanya yang membuat pilihan, yang membuat penilaian kita adalah diri kita sendiri. Ya. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kenapa penting sangat kita berada dalam kelompok yang baik-baik? Nombor satu, kerana kita ini manusia, kita ada nafsu. Ya, jadi apabila kalaulah yang berada di sekeliling kita itu orang yang mengajak untuk kita buat maksiat, ya, mengajak untuk kita buat dosa, yang kita bimbang ialah kita tak dapat nak kawal diri kita ini, akhirnya kita ikut nafsu kita. Kan? Kerana tu penting sangat kita berada dalam
keliling ataupun kelompok yang baik-baik, supaya apabila rakan-rakan kita ajak kita buat kebaikan, ajak kita buat baik, ajak kita buat khidmat, jadi kita pun secara sendirinya kita buat kebaikan. Baik, kerana itu tuan-tuan yang rahmati Allah, ada satu cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Madinah. Khalifah Abu Bakar ini, Sayyidina Umar tengok setiap pagi selepas subuh beliau akan pergi ke satu tempat di dalam kawasan di Madinah itu. Tapi Sayyidina Umar tak tahu ke mana yang dia pergi ni. Jadi pada satu hari itu selepas subuh, ya, Sayyidina Umar rancang untuk follow dari belakang. Ikut dari belakang, nak tengok setiap pagi ni apa yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, ringkas cerita, apabila Umar Al-Khattab ini follow dari belakang Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba tengok-tengok Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini pergi ke satu tempat seperti khemah lah, seperti rumah lah, masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian tak berapa lama, seketika lepas itu pun, ya, Abu Bakar pun keluar. Khalifah Sayyidina Abu Bakar keluar. Lepas itu Sayyidina Umar Al-Khattab pun masuk ke dalam rumah tersebut, dalam khemah tersebut. Rupa-rupanya tuan-tuan puan-puan, dalam khemah ataupun dalam rumah tersebut ada seorang lelaki yang buta matanya, yang tak nampak, yang buta matanya. Pada masa yang sama ada anak-anak dia dalam rumah tadi. Jadi Umar Al-Khattab pun bertanyalah kepada lelaki tersebut, yang datang ke dalam rumah kamu setiap hari ini, apa yang dia buat? Jadi lelaki tersebut pun bagi tahu, ya, lelaki tersebut ataupun Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam rumah dia, dia membersihkan rumah dan dia siapkan makanan kepada keluarga ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila Umar mengetahui inilah setiap pagi ataupun hampir setiap hari yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu tuan-tuan menangis, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab menangis dia. Menangis kerana apa? Nombor satu, mengenangkan hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkhidmat kepada masyarakatnya. Dan yang kedua, apa kata-kata Umar Al-Khattab? Umar kata, wahai Khalifah Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu telah menyusahkan khalifah-khalifah selepas kamu. Allah. Apa maknanya? Maknanya nak ikut apa yang Abu Bakar buat ni susah. Momentum, istiqamah, buat kebaikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, cerita ni kenapa saya bawa pada pagi ni? Ceritanya tuan-tuan, marilah kita pilih sahabat-sahabat yang lebih baik daripada kita. Sudut amalannya, sudut ilmunya, sudut akhlaknya. Kerana apa? Ia jadi semangat kepada kita, kita nak ikut jadi macam dia. Kan? Maknanya kalau kita berkawan, bersahabat dengan orang yang rajin baca buku, ya, seminggu mungkin sebuah buku dia baca habis, makanya kita pun paling tidak kalau bukan seminggu pun sebulan dapat satu buku pun okey lah. Kita nak ikut sahabat kita. Tapi kalau kita pilih sahabat-sahabat yang tak minat buku, tak minat kuliah, tak minat tazkirah, tak jadi apa kita kan. Allah masa depan insya-Allah. Teringat dalam sekolah dulu lawan buku nilam Ustaz. Buku nilam, ya, program nilam sampai sekarang ada. Kawan 3 kali khatam satu minggu Ustaz. Masya-Allah, kita takkan sekali je Ustaz. Jadi dah tercabar di situ Ustaz. Ini pentingnya memilih bi'ah yang soleh. Bi'ah yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikurniakan sahabat yang baik. Baik, apa Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di tayar. Ramai pemanggil pada pagi ni Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz. Okey, Ustaz, sebelum saya nak tanya soalan, saya minta Ustaz membetulkan bacaan ya Ustaz. Silakan tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattala'a fara'ahu bi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta liturdin
ربي لكنت من المحضرين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Selepas kita dibersihkan dosa-dosa di dalam neraka, apakah ada peluang untuk masuk ke syurga dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti saya soalan dia begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Satu pengharapan yang besar Ustaz untuk soalan itu, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harapan dan impian bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, sedikit teguran untuk bacaan itu, penambahbaikan dan juga menjawab soalan tersebut Ustaz. Baik, terima kasih kepada tuan kita yang bertanya. Baik, ada dua tempat. Secara umumnya bacaan tuan terbaik, alhamdulillah. Untuk penambahbaikan, dua tempat. Yang pertama perkataan fi. Fattala'a fara'ahu fi. Fi itu dua harakat. Tuan ni dua harakat. Fi sawa, fi sawa'il jahim. Satu. Yang kedua, perkataan tallah. Okey, qala tallah. Sempurnakan terlebih dahulu huruf ta. Maknanya jangan kita tebalkan ta. Tebal tu sebabnya Da'iyanas kita terpengaruh dengan kalimah selepas itu. Maknanya ta, tallah, ta itu kita sempurnakan baru masuk perkataan yang seterusnya, itulah Allah, tallah. Baik, itu perkara yang kedua. Yang lain tu alhamdulillah Tuan Haji teruskan, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang Nabi SAW sebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Nabi, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan memberikan pertolongan, bantuan dan syafaat kepada orang yang bersahabat, yang membaca, yang memahami, yang mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya di atas dunia. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam hadis ini. Baik, soalan yang Tuan Haji tanya tadi. Tuan-tuan, tentu sekali lah apabila kita ini kita yang berdosa, Allah Taala bersihkan kita dalam neraka, na'udzubillah. Ini yang kita takut kan. Maknanya ahli-ahli ini setelah mereka dibersihkan daripada neraka dan mereka masuk ke dalam syurga, dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Tentu sekali lah tuan-tuan dan puan, inilah harapan kita, mudah-mudahan kita ini masuk dalam syurga dan kita dapat menatap, kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, Nabi kita ni dia sayang sungguh dekat kita. Dalam satu riwayat tuan-tuan, Nabi dengan sahabat-sahabat ni, Nabi kata, aku teringat kepada saudaraku. Jadi sahabat-sahabat kata, tidakkah kami ni sahabat-sahabat kamu yang Rasulullah? Kan? Betul, itu sahabat-sahabat Nabi, betul. Tetapi Nabi kata, yang aku ingat, yang aku teringatkan ini ialah saudara-saudaraku yang mana tak pernah bertemu, tetapi mereka beriman kepada aku, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, Nabi SAW awal-awal lagi dia teringat kepada kita, walaupun kita tak pernah bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, belum lagi kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, Rasulullah telah memberikan cinta baginda kepada kita semua. Jadi tuan-tuan jangan lupa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Nabi kata, Nabi pesan, tak sempurna iman kalian selagi mana aku belum dicintai, selagi mana aku belum dikasihi oleh kalian semua, melampaui cinta kalian kepada ibu bapa, melampaui cinta kalian kepada anak-anak, dan melampaui cinta kalian kepada seluruh umat manusia. Maknanya tuan-tuan jangan lupa kita letakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita beramal apa yang Nabi suruh kita buat, tinggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi tegah, tinggalkan. Mudah-mudahan di hari akhirat dalam syurga nanti kita bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikurniakan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, sedang kita telah pun sampai ke penghujung rancangan di TV3. Kita akan sambung tanya Ustaz lanjutan 30 minit selepas
Ustaz ini di TV9. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas tontonan anda para penonton. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud untuk kita mentadabur tafsir serta taranum surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Terima kasih ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian. Jangan lupa untuk yang menonton di FB, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Jura Azrin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kalimah muhdarin, yakni orang-orang yang hadir? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Jura Azlin. Dalam ayat ini, ayat nombor 57, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhan aku dengan hidayah petunjuk, nescaya akan menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan azab. Maknanya ayat ini ialah kata-kata kesyukuran yang diungkapkan oleh ahli syurga. Walaula ni'matu rabbi, dan kalaulah bukan disebabkan nikmat Tuhan aku. Maknanya dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab nombor satu, Allah Taala bagi nikmat iman. Nombor dua, Allah Taala bagi nikmat Islam. Ya, dua nikmat inilah yang menyebabkan kita semua ini mudah-mudahan kita terselamat daripada azab api neraka. Jadi perkataan muhdarin itu bermaksud kalaulah bukan kerana nikmat Allah, aku ini akan jadi orang yang menerima azab api neraka sama macam kawan aku tu. Itu maksudnya. Baik, kerana itu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, berkait langsung dengan apa soalan yang dinyatakan oleh Puan Azlin kita ini. Kerana itu tuan-tuan, ahli-ahli neraka apabila mereka melihat azab api neraka itu berada di depan-depan mata mereka, apabila azab api neraka mereka pandang sedang meluap-luap, ya, menjulang tinggi, api neraka itu, Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, bal humul yauma mustaslimun. Pada hari itu mereka telah menyerah diri. Dalam ayat ini, ayat nombor 26, para ulama tadabbur telah perincikan ahli-ahli neraka apabila mereka melihat api neraka depan mata, nombor satu, mereka akan tunduk, mereka akan berasa hina dina diri mereka ini. Tunduk, mereka takut sungguh-sungguhnya. Nombor dua, mereka diam. Mereka tak bercakap walau sepatah perkataan pun. Kerana apa? Kerana terkejut, kerana terkesima, terkejut. Ya Allah, rupa-rupanya benar apa yang diungkapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia dulu. Rupa-rupanya benar apa yang diungkapkan dalam Al-Quranul Karim. Itu setelah mereka melihat api neraka di depan mata. Tuan-tuan, kerana itulah pepatah kita sebutkan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi, tiada guna lagi. Jadi tuan-tuan, apabila kita membaca ayat-ayat seumpama ini tuan-tuan,
bacalah dalam hati kita sekurang-kurangnya, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Bagaimana pasrahnya mereka setelah diperlihatkan azab, siksaan kepada penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah, semoga Allah Taala lindungi kita. Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Zarifi dan Dai Anas. Ya, apa khabar Haji Tukinun? Saya Haji Muhammad Saleh Sekudai ya. Apa khabar Haji? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah saya dapat panggil. Dah lama saya tak panggil. Ya, alhamdulillah Haji. Silakan Haji soalannya. Soalannya gini Ustaz dan Dai. Ini rahmat Allah Taala bagi kan? Ya. Tapi dia tak dapat rahmat. Maknanya tak ada rahmat daripada Allah lah. Tapi di akhir kesudahan dia boleh menyebut la ilaha illallah. Adakah dia boleh masuk syurga ke ataupun macam mana Ustaz? Tak jalan itu saja soalan ringkas saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Suara keceriaan tergambar. Haji Tukinun kita Haji Tukinun kita, insya-Allah. Silakan. Baik, Tuan Haji dan para penonton rahmati Allah Taala sekalian. Dalam sebuah riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat dalam kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis 40 tu kan. Tuan-tuan, dalam satu hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada seorang ada seorang manusia ini dia melakukan amalan-amalan ahli syurga. Dan jarak dia dengan syurga itu sekadar sehasta lagi. Tetapi di hujung hayatnya tiba-tiba dia melakukan amalan-amalan ahli neraka yang menyebabkan dia terjatuh dalam jurang api neraka. Dalam pada masa yang sama ada pula kita sebut dia ini, seseorang ini memang buat amalan-amalan ataupun maksiat, dosa, kesalahan. Jarak dia dengan neraka kadar sehasta sahaja lagi. Tetapi di hujung akhir hayatnya dia buat amalan-amalan ahli syurga yang menyebabkan Allah masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Dan sesungguhnya kita ni tuan-tuan ditentukan dengan bagaimana kita menutup riwayat hidup kita. Jadi bila Tuan Haji Tukinun sebut tadi kan, ya, kita bersangka baik, ya. Maknanya tuan-tuan, mungkin kita tengok pada mata kasar kita orang itu buat dosa, buat maksiat pada mata kasar kita. Tetapi tuan-tuan, rahmat Allah, pengampunan Allah itu lebih luas daripada apa yang kita jangka. Maknanya walaupun dosa kita setinggi langit, minta ampunlah kepada Allah. Walaupun dosa kita sebanyak pepasir di lautan, minta ampun kepada Allah. Dengan rahmat Allah, ya, kalimah akhirnya sebelum dia menutup mata, dia menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan perempuan, inilah kalimah tauhid yang sangat mahal harganya. Mudah-mudahan itulah yang jadi tiket kepada kita semua masuk syurga. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah, selalu saya sebut cerita ini. Seorang dalam sebuah riwayat hadis Nabi cerita ada seorang lelaki Bani Israel namanya Al-Kifli. Tuan-tuan, Al-Kifli ni memang terkenal orang yang buat maksiat, suka buat dosa, suka ganggu orang ni. Al-Kifli ni lah. Tuan-tuan, pada satu hari tu tuan-tuan, ada seorang wanita perlukan duit nak sara ibu dan adik-adik dia ni. Jadi dah tak ada duit, dia datang bertemu dengan Al-Kifli. Silap orang lah jumpa Al-Kifli. Kalau jumpa Dai Anas, okey lah. Pelanduk masuk jerat. Jadi tuan-tuan, bila jumpa Al-Kifli ni tuan-tuan, Al-Kifli kata, aku boleh bagi duit kepada kamu, tapi dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, oleh kerana wanita ini dah tak ada jalan dah, akhirnya bersetujulah dia. Terdesak. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan posisi betul-betul untuk melakukan zina, tiba-tiba wanita tadi menangis. Tuan-tuan, bila menangis, Al-Kifli tanya, kenapa kamu menangis? Perempuan tadi pun bagi tahu, aku sebenarnya tak sanggup aku nak buat dosa, perbuatan terkotor, perbuatan jijik ini. Aku tak sanggup, tetapi kerana aku perlukan duit saja, aku terpaksa buat. Tuan-tuan, akhirnya hidayah Allah sampai kepada Al-Kifli pada waktu itu. Al-Kifli rasa insaf, dia
Dia minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan dia janji, ya Allah, aku janji aku tak akan buat lagi dosa-dosa yang aku buat sebelum ini. Aku minta ampun padamu ya Allah. Dia pun bagi duit dia tadi ni kepada wanita tadi dan dia kata, kamu gunalah duit ni, tak perlu kita berzina. Kamu gunalah duit ni. Tuan-tuan, ringkas cerita, malam itu Al-Kifli meninggal dunia. Allah. Malam itu Al-Kifli meninggal dunia. Tuan-tuan, cuba bayangkan, situasi itu berlaku pada siang hari, tak sampai 24 jam Al-Kifli meninggal dunia. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Tengok tuan-tuan dan puan, rahmat Allah maha luas, pengampunan Allah maha besar. Ya Allah maha pengampun. Mintalah ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kalimah terakhir kita di atas dunia ini, kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para penonton, mudah-mudahan kita di akhir kalam kita dengan kalimah yang agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak yang akan kita kongsikan kepada Ustaz. Kita ingin berjeda sekali lagi, terus setiap menonton tayangan Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan tayangan Ustaz biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Buat yang setia menanti My Quran Time, kini boleh disaksikan secara langsung menerusi kaca TV anda. Pelajari dan dalami kitab suci Al-Quranul Karim melalui rancangan My Quran Time. Bermula 5 Februari ini, setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan juga menerusi saluran Astro 149. Jadi sama-sama kita belajar Al-Quran menerusi program ataupun rancangan My Quran Time di TV9. Setkan masa anda, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, Fadil Ustaz, kita masih lagi dalam tadabbur dan juga tafsir serta taranum surah As-Saffat ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-57, dan kita masih lagi bersama Ustaz Haji Muhammad Zarifi, Haji Muhammad Daud. Untuk soalan yang berikutnya Ustaz, kita ada Sal Rasid Cik di Facebook merujuk kepada ayat yang ke-57 Ustaz. Bagaimanakah yang dikatakan rahmat Allah mengatasi kemurkaannya? Mohon penjelasan Fadil Ustaz. Baik, terima kasih Puan Sandra Cik Cici. Tuan-tuan dan puan, rahmat Allah begitu luas. Seperti yang kita sebut tadi dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala bagi tahu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sama sekali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana luasnya rahmat Allah? Salah satunya tuan-tuan dalam sebuah hadis, bagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap hari di sepertiga malam, setiap hari di sepertiga malam Allah Ta'ala menyeru kita hamba-hambanya. Allah Ta'ala bertanya, di mana hamba-hambaku yang nak minta ampun, yang nak minta maaf? Mana hamba-hambaku? Mana hamba-hambaku yang ada hajat, yang nak mohon sesuatu kepada Allah? Tuan-tuan, maknanya setiap hari sepertiga malam, ya waktunya sepertiga malam, Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada kita. Dan apabila kita nak minta maaf, nak minta ampun kepada Allah, tak perlu perantaraan. Maknanya tak perlu pergi jumpa orang itu, orang ini, tak perlu. Kita sendiri, ya, tadah tangan, ya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, ya, kita sendiri tuan-tuan sembahyang solat sunat taubat, kita sendiri selepas solat fardu angkat tangan, tadah tangan minta ampun kepada Allah. Kita sendiri tuan-tuan, mulut kita sentiasa menyebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah Ta'ala maha pengampun segala dosa-dosa kita tuan-tuan. Kerana itu tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, antara amalan yang kita boleh amal tuan-tuan, ya, nombor satu, istighfar. Ya, kita boleh baca, kalau kita nak ikut apa yang Rasulullah buat, Rasulullah sehari Nabi beristighfar sebanyak 70 kali. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, Nabi akan istighfar sebanyak 100 kali. Jadi pilihlah, ya, pilihlah. Padahal kita ni kena lebih lagi lah, sebab kita ni hamba berdosa, Nabi maksum. Jadi tak apalah, paling tidak pun tuan-tuan ambil 70 ataupun 100 kali. Satu. Nombor dua tuan-tuan, elok sangat tuan-tuan, jangan lupa ya baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru
dzunuba illa anta. Baca ya selepas subuh 3 kali dan selepas asar 3 kali. Maknanya ini paling kurang. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahanlah apabila kita sentiasa bersahabat dengan kalimah istighfar, sentiasa bersahabat dengan kalimah tahmid, ya subhanallah dan sebagainya, mudah-mudahanlah tuan-tuan di akhir hayat kita, saat-saat kita nak bertemu dengan kematian, mudah untuk kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Fadil Ustaz, untuk soalan yang berikutnya kita ada sahabat pemanggil yang menanti di talian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Siti Rohani dari Padu Kanting. Ya, silakan puan. Assalamualaikum Ustaz dan Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru. Apakah orang-orang yang jumpa Rasulullah itu hanya orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik semasa di akhirat, dan bagaimana orang-orang yang diazab? Adakah orang yang ahli neraka tak dapat jumpa Rasulullah, dan yang jumpa Rasulullah hanyalah ahli surga saja? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya. Masya-Allah tabarakallah, pemanggil setia kita berkenaan dengan harapan untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah melupakan kita. Kita yang selalu melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Tentu sekali orang yang dalam hatinya ada iman. Orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, tuan-tuan puan-puan, namanya Thauban. Dia ni kasih sangat, cinta sangat dia kepada Rasulullah. Dalam satu riwayat, oleh kerana lama sangat tak bertemu Rasulullah, tak jumpa lama Rasulullah ni, sampai dia jadi sakit. Sampai mukanya berubah wajah, ya seperti orang sakit. Ya, sakit tu apa? Sakit kerana teringatkan Rasulullah, teringat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, bila bertemu Rasulullah pada satu hari, Nabi tanya, kamu sakit ke Thauban? Maksud Nabi, kamu sakit fizikal ke? Begitulah. Dia kata, tak, aku tak sakit ya Rasulullah. Aku ni teringat kepada kamu ya Rasulullah sehingga aku jadi begini. Tak keruan aku. Begitulah. Tuan-tuan rahmati Allah, turunlah ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan di hari akhirat nanti kita akan disatukan, kita akan dipertemukan dengan orang yang kita cintai, iaitulah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan seumpamanya. Ya, kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila kita cinta Nabi, insya-Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah. Dan tentunya lah tuan-tuan, kita nak jumpa Rasulullah ni, kita kena jadi orang yang beriman, dan kita cubalah didik diri kita ni untuk jadi orang yang saleh, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Baik, An-Nur Rauf, soalan yang berikutnya di Facebook, sahabat kita bertanya. Baik, pada ayat yang ke-57, siapakah orang yang dipilih untuk mendapatkan rahmat Allah dan kekal berada dalam kebaikan? Dan apakah yang menyebabkan seseorang itu terhalang daripada rahmat Allah dan berat hatinya untuk melakukan kebaikan serta amal soleh? Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, antara orang yang terhalang untuk mendapat rahmat Allah ini, sehingga kan dalam riwayat disebutkan kalau ada sekelumit benda ni menyebabkan kita ni terhalang daripada masuk syurga. Apa dia? Iaitulah sombong. Allah. Yang ni kita takut tuan-tuan, orang yang terhalang daripada dapat rahmat Allah ialah orang yang sombong. Ya, jadi orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah, orang yang sombong. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah ini ialah orang yang suka bergaduh, yang memutuskan tali silaturahim. Orang ini terhalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu dalam satu riwayat mafhumnya, Allah Taala mengampunkan semua orang kecuali orang yang bergaduh. Mereka ini ditangguhkan pengampunan Allah sampailah sehinggalah mereka berdamai, mereka bermaaf-maafan di antara yang bergaduh tadi ni. Bila dah berdamai, bila bermaaf-maafan, barulah selepas itu Allah Ta'ala berikan pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kerana itu tuan-tuan, janganlah kita ni jadi orang yang suka bergaduh, memutuskan tali silaturahim. Kerana apa? Ia menyebabkan kita ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam sebuah riwayat hadis, Nabi sebut pada kita 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Salah satu golongan itu ialah 2 orang yang mana mereka ini bertemu dan berpisah kerana Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Jadi tuan-tuan, apa makna hadis ini? Maknanya kita ni mesti jaga silaturrahim. Dan Nabi sebut kepada kita, kalaulah kita ini mahu dipanjangkan umur dan juga kita mahu diluaskan rezeki, jangan lupa satu perkara, falyasil rahimahu. Kata Nabi, jangan lupa pertautkan silaturrahmi. Pertautkan silaturrahim itu menjadi tips yang menyebabkan kita ini dipanjangkan umur dan kita ini diluaskan rezeki kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dikurniakan rezeki yang halal lagi barakah dunia dan juga akhirat insyaAllah. Dan Fadil Ustaz, sudah tak salah para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung siaran ataupun rancangan kita pada pagi ini untuk Tanyalah Ustaz, untuk sesi tadabbur tafsir serta taranum surah As-Saffat ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Dan Ustaz, kita minta 3 ataupun pelan tindakan yang mungkin apa yang telah pun kita sampaikan, kita kongsikan kepada para penonton, sebagaimana yang telah pun kita war-warkan, kita ceritakan bermula daripada awal siaran kita tadi sehinggalah kita ke penghujung ini. Dan saya dapat tadi yang paling jelas ialah Ustaz sebut bijaklah memilih kawan. Mungkin ada yang lain-lain yang Ustaz nak kongsikan sebagai pelan tindakan pada pagi ini Ustaz. Baik, 3 pelan tindakan. Nombor 1, kita mesti bijak memilih kawan, rakan. Nombor 2, jangan lupa sentiasa kita doakan sahabat kita. Doakan sahabat kita. Dan nombor 3, tuan-tuan, jangan lupa sentiasa kita berdoa kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan kita diselamatkan daripada azab api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang sentiasa kita mesti sebut ya dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan dengan keberkatan bulan Rejab ni Ustaz, kita diberkati dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Amin. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami pohon redha-Mu dan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami pohon berlindung denganmu daripada murka dan neraka-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan lagi ilmu pengetahuan untuk terus memimpin kita khususnya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan esok Ustaz dan juga para penonton, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra, panel kita, dan juga moderator Da'i Aiman untuk topik ibadah hingga hujung nyawa. Ibadah hingga hujung nyawa. Jadi sama-sama kita nantikan dan tonton siaran Tanyalah Ustaz pada esok hari. Dan saudara sidang penonton, ayuh kita tangguhkan majlis kita, rancangan kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian saudara, dengan mencari yang sempurna
Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Salam Rejab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.